Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, antara kitab sirah yang terbaik sekali dan terbesar sekali lah disebut oleh para masyayikh kita. Antara kitab sirah yang terbesar dan paling banyak manfaatnya adalah kitab Zadul Ma'ad. Sebab tu perbincangan dia panjang dan detail. Mungkin bagi orang yang permulaan nak belajar sirah, dia mungkin kurang sesuai lah. Sebab isi perbincangan dia panjang lebar. Kadang-kadang dalam satu isu tu dia bincang sampai berpuluhan muka surat, puluhan muka surat. Seperti yang kita bincang sebelum ni masalah haji. Dalam jilid 3 tu hampir separuh daripada kitab tersebut ialah bincang masalah haji Nabi SAW. Okey. Jadi kalau orang yang mula-mula nak ngaji sirah, mungkin dia boleh ambil kitab yang lebih ringkas lah. Namun sebab pengajian kita di sini setelah sebelum ni Ustaz Azhari dan sebelum tu ada beberapa orang ustaz lagi telah mengajar sirah. Jadi kita pun bercadang masa tu lebih kurang 8 tahun lepas untuk kita baca terus kitab ni. Lepas tu kita tengok kitab ni panjang perbincangan dia. Dia ada bawa khilaf-khilaf berkenaan dengan masalah sirah Nabi SAW, berkenaan dengan khilaf berkenaan dengan tarikh, khilaf berkenaan dengan isu, bahkan khilaf berkenaan masalah fiqah juga disebut dalam kitab ini. Sebab itulah kita tengok kitab ni memang panjang. Jadi hari itu ada orang komen, Ustaz, kenapa kitab ni kadang-kadang saya rasa lost bila baca kitab ni? Ya betul. Sebab kitab ni panjang dan huraian dia sangat detail. Namun bagi orang yang ada kesungguhan yang tinggi, insya-Allah bila dia baca kitab ni amat-amat bermanfaat. Yang kita tak dapat dalam kitab-kitab sirah yang lebih ringkas. Lalu tajuk dia pun memang sesuai, Zadul Ma'ad. Zad iaitu bekal untuk bertemu Allah Ta'ala di negeri Al-Ma'ad, di negeri yang dijanjikan. Fi hadi, dalam menjelaskan hadi khairil ibad, dalam menjelaskan petunjuk sebaik-baik manusia. Hadi khairil ibad. Okey, kita sambung apa yang kita dah baca pada kuliah lepas, iaitu berkenaan dengan peperangan Autas atau perang Taif. Dan kita akan masuk beberapa masalah fiqah yang terkandung dalam kisah ini. Dan kita semua tahu dalam peperangan Hunain, iaitu pada awal ni kan para sahabat mengalami kekalahan. Yang disebut sini kan, iaitu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan agar kaum muslimin merasakan di awal peperangan pahit getirnya kekalahan, supaya mereka belajar bahawa kekalahan itu, kemenangan itu bukan di tangan kita. Kemenangan itu bukan di tangan manusia. Manusia hanya usaha. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemenangan. Walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Betul, Allah Taala kata kemenangan tu walillahil izzah. Kemuliaan dan kemenangan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walirrasul juga, rasul ni walil mu'minin. Tetapi dari syaratnya. Dari syaratnya iaitu barang siapa yang bertakwa, in tattaqu, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidkum rabbukum bi alfi malaikatin musawwimin. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kamu bersabar, maka akan turun kepada kamu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Padahal jumlah mereka sangat banyak. Ini menunjukkan bahawa bilangan yang ramai bukan menentukan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Betapa banyak kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang banyak bi'idznillah Ta'ala. Dan kuatnya kekuasaan bala tentera mereka. Maksudnya bukan juga kerana ramai dan juga badan mereka kuat. Kan? Bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kisah Talut dengan Jalut. Kan Talut dalam surah Al-Baqarah itu, Talut mengalahkan Jalut. Jalut tu besar badan mereka. Gagah, lebih gagah daripada Talut. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemenangan. Jadi menunjukkan bahawa jumlah yang ramai dan juga kuatnya kekuasaan itu bukan syarat kemenangan. Itu adalah bukan syarat kemenangan.
agar supaya kepala-kepala yang terangkat, nah itu yang bangga di saat memenangi Fathu Makkah tertunduk. Iaitu dia bangga, dia kata tentera kita ramai dan kita berjaya menang Fathu Makkah, ada puluhan ribu. Lalu mereka rasa kita kuat, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengajaran kepada mereka. Kerana mereka masuk ke dalam negeri dan tanah haramnya tidak sebagaimana Rasulullah SAW memasukinya dengan kepala tertunduk membungkuk di atas kuda beliau. Maksudnya ialah bila diorang pergi ke perang Hunain ni tak macam Nabi SAW dulu masuk ke kota Makkah. Dan kita dah bincang sebelum ni. Oh, Nabi SAW dia masuk dalam keadaan sujadan. Dan dikatakan sujadan itu maksudnya bukanlah Nabi sujud atas tanah, tapi Nabi itu tunduk macam seolah sujud di atas kenderaan beliau menghadap ke Kaabah. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak ikut perangai Yahudi. Kalau kita baca surah Al-Baqarah kan, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Surah Al-Baqarah tu kan, bila orang Yahudi, bila Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, Allah Ta'ala perintahkan mereka masuk macam mana? Wadkhulul baba sujjadan. Masuk dalam keadaan kamu sujud, iaitu tunduk pada Allah Ta'ala. Wa qulu hittatun, dan katakanlah minta ampun ya Allah, gugurkanlah ampun dosa-dosa kami. Gugurkanlah, hittah maksudnya ampunkan dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kami akan hapuskan dosa-dosa kamu. Tapi apa jadi pada orang Bani Israel? Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Mereka ubah ayat Allah Ta'ala. Daripada hittah mereka jadi hintah. Jadi poin daripada ayat yang kita baca tadi iaitu Bani Israel dia masuk dalam keadaan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes ini, dalam peperangan Hunain ini ada sebahagian sahabat, bukan semua, ada sebahagian sahabat yang pergi dalam peperangan tadi dalam keadaan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran kata apa? Idza laqitum fi'atun, kan Allah Taala kata bila kamu bertemu dengan musuh kamu. Apakah kita bila bertemu dengan musuh kita dalam keadaan bila perang tu dalam keadaan kita berbangga dengan kekuatan? Tidak. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan, bila kamu berjumpa dengan fi'atan, bertemu dengan musuh, apa perintah Allah Ta'ala? Masa kita perang, bila kita bertemu dengan musuh, apa dia? Fathbutu, tetap, maksudnya jangan lari. Wadhkurullaha katsira, Allah Ta'ala suruh wadhkurullaha katsira, berzikir kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Lagi apa lagi? Wa ati'ullaha war rasul, wa rasulah, wa ati'ullaha wa rasulahu, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Ini bila kita nak bertemu dengan musuh. Wala tanaza'u, dan jangan kamu berselisih. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, akan hilang perasaan persatuan dalam hati kamu. Fasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarin, janganlah kamu jadi macam orang yang keluar dari rumah mereka, min diyarin bataran, sombong, ria'an nas, nak tunjuk hebat, wa yasudduna an sabilillah, dan dia menghalang jalan Allah Ta'ala. Allah bima ya'maluna muhit. Nampak dalam ayat ni Allah Ta'ala tegur ada syarat kita bertemu dengan musuh. Macam tu kita ahli sunnah, bila kita nak bertembung dengan ahli bid'ah, bila kita nak menghadapi ahli bid'ah, bukannya kita menghadapi ahli bid'ah ni atau musuh-musuh Islam ni dengan cara yang, dengan sombong, dengan cara yang bukan cara Islam, main troll-troll orang, kutuk-kutuk, ejek-ejek macam berlaku dalam Facebook sekarang. Okey, kita bukan macam tu kita hadapi musuh. Hadapi musuh macam mana Allah Ta'ala kata apa? Idza laqitum ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulang sekali lagi ayat tu. Ingat betul ayat ni. Ini kaedah dalam kita menghadapi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan, bila kamu berhadapi musuh. Fathbutu, nombor satu, tetap atas pendirian kita. Jangan lebih tengkuk. Tak apalah Syekh, kita ni konon-konon nampak je lah. Idza laqitum fi'atan, tegas. Asyidda'u 'alal kuffar. Fathbutu, satu. Wadhkurullaha katsira, dah kena ingat Allah Ta'ala, kena banyak zikir.
la'allakum tuflihun. Kedua. Yang ketiga tadi apa? Wa ati'ullaha wa rasulahu, taat Allah dan rasulnya. Yang ketiga, wala tanaza'u, jangan berselisih. Jangan berselisih. Jangan berselisih maksudnya jangan kamu menyelisihi perintah ketua dalam kita dalam nak berjihad ini. Sebab tu kita masalah ni, masalah taat ketua ni satu lagi masalah orang kita ni. Okey. Asal tak puas hati je dengan satu kumpulan, kita keluarlah kita buat lain. Kita keluar kita buat lain. Asal ni satu je. Kata Darus Sunnah. Tak puas hati sikit, buka dia buat darul hadis ni Darus Sunnah. Tu bergaduh lagi, buka. Akhirnya satu kawasan tu ada 4 baitul, ada 4 darul, ada 4. Akhirnya pecah-pecah. Yang ni tak nak pergi yang tu tak nak pergi yang ni, tu tak nak pergi yang ni. Sebab apa? Sebab tak nak ati Allah wa rasulahu. Tak taat Allah dan Rasulnya. Bila kamu berselisih, balik kepada Allah dan Rasulnya. Sebab bila kamu berselisih, fala tanaza'u fatafshalu, maka kamu akan gagal. Kamu akan gagal bila berselisih. Ini masalah. Kita tengok. Allah musta'an. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, akan hilang rasa apa? Rasa rapat, rasa mesra, dan akan rasa hilang semangat dan pecah belah. Yang kelima, wasbiru, sabar di atas sunnah ni. Ada orang tak sabar di atas sunnah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Satu nampak tak Nabi SAW praktikkan tak? Nampak tunduk. Allah Ta'ala dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal jibal, innaka lan tablughal jibal, innaka lan takhriqal jibal. Sesungguhnya jangan kamu jalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Sesungguhnya kamu ini tak boleh tembus gunung pun. Okey. Surah Al-Isra tu kan? Wala innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan takhriqal ard. So kamu ni tak boleh tembus bumi pun, bukan kuat sangat kamu ni. Walan tablughal jibala tula, bukan kamu juga tak boleh sampai ke gunung pun tinggi kamu. Jadi kenapa nak sombong? Ini parti ini parti entah mana yang saya nak kutuk ni Ada setengah-setengah parti korang dah lama dah kuat. Kita ni parti yang terkuat sekali. Akhirnya Allah Ta'ala kalahkan mereka. Dah kalah juga masih lagi sombong, tak nak tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Masih lagi sombong, masih nak buat bid'ah, nak buat maksiat, masih lagi buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi kemenangan. Allah Ta'ala tak lagi. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Melainkan dengan al-iman wa tauhid wa sunnah. Barakallahu fiik. Bahkan dagu beliau nampak ni hampir-hampir mengenai pelana kuda tersebut sebagai tanda tawaduk. Beliau SAW, kedudukan beliau akan keagungannya, kedudukan beliau kepada keagungan Allah, min azamatillah, ni menta'zimillah. Nabi tunduk sebab apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, wa ma qadarullah. Sebab itulah Syekh Abdul Wahab kan tajuk bab sekali, bab terakhir sekali. Tajuk dalam bab yang terakhir sekali kita tauhid apa dia? Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kata apa yang berlaku dalam sebelum-sebelum dalam kitab tauhid ni adalah sebab tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qablatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma qadarullah, orang kafir itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar. Sedangkan wal ardu jami'an, bumi itu semua akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit semua akan digulung oleh Allah Taala. Dan kedudukan beliau, jadi patah balik, kedudukan beliau akan keagungannya dan merendahkan diri dari kemuliaannya. Tawadhu'an lillah, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah menghalalkan bagi beliau tanah haram.
dan negerinya. Apa maksudnya menghalalkan beliau tanah haram? Iaitu asalnya memang tak boleh serang Mekah dengan Madinah. Tak boleh tumpahkan darah dalam Mekah dan Madinah. Betul tak? Wala yuqtal khilalaha. Tak boleh bunuh, tidak boleh cabut pokok, tak boleh ini. Dari firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Madinah ini, telah berdoa kepada Allah taala agar taklah menjadikan Madinah ini haram sebagaimana Mekah itu telah menjadi tanah haram, maka tak boleh dikopik, dicabut pokok-pokoknya, diburu, tak boleh tumpahkan darah. Kerana Allah telah menghalalkan, tapi pada hari tersebut, pada hari pembukaan kota Mekah tu telah dihalalkan. Waqad uhillat liya, telah dihalalkan bagiku tanah ini sa'atan min nahar, satu waktu pada waktu siang. Maksudnya satu hari itu je yang Allah Ta'ala halalkan. Itu khusus untuk Nabi SAW. Dan tidak menghalalkannya bagi seorang pun sebelum dan sesudah beliau. Siapa lepas ni serang Mekah dan Madinah, maka dia antara orang yang besar fasad dia, seperti Hajjaj, kerosakan yang besar. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin memberitahukan kepada yang mengatakan hari ini kita tidak akan terkalahkan oleh jumlah yang sedikit, bahawa pertolongan hanya berasal dari sisi Allah. Wa man nasru, kata Allah dalam Quran. Ingat ayat ni. Letaklah kepala kita kuat-kuat. Barakallahu fiik, ikhwah sekalian. Ikhwah wa akhawati. Ikhwati wa akhawati al-a'izza. Ingat ayat ni. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ingat ayat ni. Wa man nasru. Ayat berapa? Wa man nasru illa min indillahil aziz. Wa ma an-nasru. Kerana saya tak ingat nombor ayat. Okey. Surah Al-Imran ayat 126. Ingat ayat ni. Hujung ayat tu Allah Ta'ala kata wa man nasru, dan tidaklah kemenangan itu illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah melainkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama juga, hampir sama, diulang dalam surah Al-Anfal ayat 10. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Hampir sama, dekat-dekat dah. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu melainkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah tamamut tawakkul. Inilah dia tawakal. Ini tawakal. Apa dia tawakal? Apa maksud tawakal? Okey. Tawakal itu adalah qat'un nazari ila sabab ba'da badli sabab. Ini antara takrifan yang terbaik yang bagi saya lah, wallahu a'lam. Mungkin takrifan tawakal ni banyak seperti yang disebut dalam kitab syarah kitab usul salasah kan. Takrifan tawakal itu sangat banyak. Tapi takrifan yang banyak-banyak ni yang saya paling suka sekali ialah takrifan yang disebut dalam kitab tersebut, dalam ni yang dipetik daripada kitab Madarijus Salikin, iaitu qat'un nazari ila sabab ba'da badli sabab. Masya Allah. Apa maksud dia? Bahasa Arab qat'u iaitu memotong. An-nazar, pandangan. Ila sabab, kepada sebab. Ba'da, selepas badli sabab, sebab kita usahakan dapatkan sebab tu, menjalankan sebab. Apa maksud dia ni? Iaitu qat'un nazar, iaitu kita memotong pandangan kepada sebab. Iaitu macam ni. Kita ni, bila kita nak dapatkan sesuatu, kita usahakan sebab. Betul tak? Contohnya nak kemenangan, kita usahakan apa? Kita usahakan jumlah yang ramai, nak perang dalam peperangan kan? Kita usahakan dapatkan senjata, kita usahakan dapatkan bilangan yang ramai, kita ambil tentera yang badan dia gagah-gagah. Ya, betul, kita tengok ada certain ketinggian tak boleh masuk askar, betul tak? Kan? 5 kaki 2 tak boleh masuk askar, dia kena 5 kaki 6, 5 kaki 7, 5 kaki 8 ke atas. Yang besar-besar. Itu sebab lah tu. Kalau kita beli senjata yang bagus, kita pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, itu sebab. Tetapi untuk kemenangan, kita jangan pandang pada sebab tu lagi dah. Ini kata para ulama, qat'us sabab, kita memutuskan, qat'un nazar, memutuskan pandangan kepada sebab tadi,
ba'da badli sabab. Lepas kita dah usahakan dapat sebab tadi. Itu tidak pandang lagi kepada sebab, lepas kita dah usahakan sebab. Kan kita dah usahakan nak supaya ada orang boleh faham. Kita pakai ni, pakai skrin, nak tunjuk PDF, siap ada lukis-lukis lagi. Kita tawakal ala Allah, anak murid kita faham tidak faham. Lepas tu kita kaji, kita lihat balik. Tapi kalau tak berjaya juga, kita tawakal ala Allah. Itu maksud tawakal ala Allah. Qat'us sabab ba'da badli sabab. Qat'us sabab ba'da badli sabab. Itu maksud tawakul. Cantik. Jadi juga, iaitu bila dia tahu bahawa kemenangan itu bukan di tangan mereka. Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah, kan, maka tidak ada siapa dapat mengalahkannya. Barang siapa yang Allah mengalahkannya, maka tidak ada siapa yang Allah hinakan. Faman dzalladzi yansuruhu min ba'di. Okey. Ini adalah kata Imam Ibn Qayyim ni sebenarnya dari potongan ayat Quran juga, daripada ayat surah Ali Imran juga. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. In yansurkumullah. In yansurkumullah. Betul. Surah Ali Imran ayat 160. Surah Ali Imran ayat 160. Allah Ta'ala kata apa? Surah Ali Imran ayat 160 ni, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tolong kamu, fala ghaliba lakum. Takkan kalah, kamu takkan kalah punya. Wa in yakhdhulkum. Ini yang kita tak nak ni. Dan bila Allah Ta'ala dah tinggalkan kamu, yakhdhulkum sebenarnya bukan hinakan, tinggalkan. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala tinggalkannya, tak bagi pertolongan kepadanya, fa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakkal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ke atas Allah lah kamu semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah adalah orang yang bertanggungjawab atas pertolongan kepada Rasul dan agamanya. Okey. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini Ibn Qayyim ni masya-Allah, dia Al-Quran tu dalam kepala. Jadi dia cakap ayat biasa pun sebenarnya itu adalah petikan daripada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maksudnya Allah bertanggungjawab atas kemenangan atasnya. Ini Allah Ta'ala kata, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Haqqan 'alaina. Al-Nunjul Mu'minin. Surah Rum. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. Tapi ni kita nak ujung tu. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Okey. Kerana haqqan alaina. Maksud itu hak kami. Nasrul mu'minin. Untuk menolong orang Islam. Allah Ta'ala ada janji kan? Allah Ta'ala ada janjilah kemenangan bagi orang yang Allah dan Rasulnya. Bukan banyaknya jumlah kalian yang telah menjadi kalian berbangga. Kerana jumlah yang banyak tidak bernilai sedikit pun bagi kalian. Kalian lari tercerai berai. Kan pada awal tu kan semua lari sampai Nabi panggil Abbas. Abbas suara dia kuat, dia kata, ya umat Muhammad. Ya kan? Ya Bani Samurah, kan Nabi sebut. Ya Bani Samurah. Itu pokok. Pokok Samurah tu pokok. Nabi panggil.
Ya ahlal baqarah, ya ahli surat al-Baqarah, Nabi kata. Ya sahib surat al-Baqarah, wahai orang yang hafal surah Baqarah. Patah balik ada setengah riwayat. Wahai ahli yang hafal surah Baqarah, mai patah balik. Sebab apa? Sebab Nabi nak tarik semangat mereka balik. Lalu kalian baca, ketika hati-hati mereka telah patah semangat, diutuskan kepada jumlah yang banyak tersebut pencabut keangkuhan disertai utusan pertolongan. Allahu Akbar. Ini sama macam kes perang Uhud dulu. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kaum mukminin dan menurunkan pasukan yang mereka sama sekali tidak melihatnya. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa pencabutan pertolongan dan ganjaran pahala hanya akan meliputi orang-orang yang berputus asa. Wala ta'asu birrahillah. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari diri mereka. Ini dan surah Qasas. Selesai. Seterusnya, di antara hikmahnya juga, ketika Allah menghalangi pasukan kaum muslimin dari harta rampasan Mekah, di mana mereka sama sekali tidak mendapat harta rampasan, iaitu masa pembukaan kota Mekah, Nabi tak bahagi-bahagikan. Yang kita bincang panjang masalah fiqah ni. Kenapa Nabi tak bahagi-bahagikan? Adakah kerana Nabi masuknya bukan sebab peperangan? Yang itu yang khilaf yang kita bincang panjang tu kan. Adakah Nabi masuk Makkah tu anwatan? Maksudnya peperangan ataupun ada hilf, ada perjanjian. Yang sahihnya anwatan. Okay? Masuk secara peperangan. Baik. Cuma yang kita buat kesimpulan bahawa ke atas pemerintah dalam bab nak berbahagi-bahagikan tanah. Dalam harta rampasan, harta yes bagi-bagi. Tapi kalau bab tanah tidak dibahagi-bahagikan menurut budi bicara maslahah pemerintah nak sama ada nak bahagi-bahagi ataupun tidak. Itu yang sahih. Itu yang sahih. Okay. Baik berupa emas, perak, harta yang berharga dan tidak juga tawanan dan tanah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Wahab bin Munabih, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir, apakah mereka kaum muslimin mendapat harta rampasan pada Fathu Makkah? Dia jawab tidak. Mereka tak dapat harta rampasan. Sedangkan dulu kan itu kan semua harta-harta mereka dulu yang telah dirampas oleh orang musyrikin. Sementara mereka menaklukkan Mekah dengan memobilisasi pasukan berkuda dan infanteri. Jumlah mereka 10,000. Jumlah orang Islam 10,000. Mereka begitu memerlukan keperluan sebagai sebab-sebab penambah kekuatan yang sama diperlukan oleh pasukan perang lain. Maksudnya dah keluar 10,000 ni, kalau dah perang tu mesti kita nak ganti balik, nak dapat balik modal, kita keluar perang ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kaum musyrikin untuk memerangi mereka dan menanamkan di dalam hati mereka untuk mengeluarkan harta benda mereka, barang berharga, ternak unta mereka, kambing-kambing mereka dan juga tawanan mereka bersama dengan mereka sebagai pemberian sambutan dan pemuliaan bagi pasukan dan bala tenteranya. Allah menyempurnakan takdir dengan memuaskan mereka itu kaum musyrikin dalam memboreh kemenangan dan menampakkan awal-awal kemenangan bagi mereka. Kerana Allah menetapkan sebuah perkara yang pasti akan terjadi. Ketika Allah menurunkan pertolongannya kepada Rasul dan para walinya serta diserahkan harta rampasan perang kepada orang yang berhak, dan pembahagian Allah dan Rasulnya telah dilakukan, maksudnya telah berlaku, maka dikatakanlah bahawa kami tidak memerlukan darah kalian, juga para wanita-wanita dan anak-anak kalian. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hidayah kepada hati mereka berupa taubat dan inabah. Lalu mereka pun datang dalam keadaan Muslim, lalu dikatakan kepada mereka bahawa di antara ungkapan syukur atas keislaman kalian dan kedatangan kalian, kami akan mengembalikan wanita-wanita kalian dan anak-anak tawanan kalian. Ini apa ni? Ini cerita dalam perang Hunain itulah. Okey, ada sebagian orang Islam Nabi tak bagi harta rampasan perang, macam orang Ansar. Nabi bagi kepada kepala-kepala dulu. Akhirnya apa jadi? Mereka datang sebagai orang yang masuk Islam. Sebab Nabi, nampak tak? Nabi tak ambil tapi Nabi bagi pada orang-orang yang lemah imannya. Lalu Nabi kata, wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nescaya Dia akan berikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar.
Apa kesimpulannya daripada yang ni? Hikmahnya itu Allah Ta'ala tak bagi harta rampasan perang kepada orang Islam. Tetapi apa yang terjadi, mereka semua yang kafir-kafir itu datang dengan membawa keislaman mereka. Ini hikmahnya. Maksudnya, tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita tak dapat faedah dunia, tapi kita dapat faedah akhirat dalam usaha kita, dalam perbuatan kita, dalam berdakwah ni. Itu kita kena tanam. Bukan semestinya bila buat kerja untuk agama kita akan dapat Allah Taala bayar cash dekat dunia. Ada setengah orang dia ada apa? Ada kepercayaan sebegitu. Kita tolong Allah, Allah Taala tolong kita. Betul Allah Taala tolong kita, tapi yang diingat tu Allah Taala tolong kita tu ialah Allah Taala tolong dari segi keduniaan. Tidak, tak semestinya. Kena faham, tidak semestinya kata Allah. Sebab ada sahabat Nabi yang telah beri jiwa dan raga mereka untuk agama dan mereka tak dapat sedikit pun daripada harta bahagian dunia ni. Abdul Rahman bin Auf bila dia tengah makan satu hari dia terus hilang seleranya. Dan kitab Zuhud, disebut dalam kitab Zuhud oleh Imam Ibn Abdul Mubarak. Dan juga lain-lain diriwayatkan. Disebut Abdul Rahman bin Auf satu hari dia tengah makan, nak makan. Dia tengah makan dia stop. Kemudian dia terdiam. Dia kata, sesungguhnya dulu ada sahabat-sahabat yang telah mengorbankan jiwanya lebih hebat daripada aku buat. Tetapi mereka tak dapat sikit pun daripada apa yang mereka telah korbankan untuk agama ni. Tak dapat sikit pun. Nak apa seperang pun tak ada. Tapi apa jadi? Barakallahu fiik. Tapi Allah Ta'ala wafatkan mereka di atas Islam, di atas agama ni. Okey. Lantas Abdul Rahman bin Auf terus hilang selera. Dia kata apa? Aku takut makanan yang sedap yang aku makan ini adalah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala segerakan bagiku di dunia, lalu Allah Ta'ala tak bagi kat aku dekat akhirat nanti. Allahu Akbar. Kat sinilah kita tabarakallahu fiik, tuan-tuan Allah. Bila buat kerja agama, memang kadang kita rugi. Kita bukan rugi, kita akan kehilangan. Nak kata rugi tu tidak, kita tak akan rugi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijaratan lan tabur. Ini perniagaan yang takkan rugi punya. Seperti sebagian sahabat kan, seperti Suhail, bila tinggalkan harta dia, Nabi kata Rabiha, Suhaib Ar-Rum ni kan, dia datang Mekah, asalnya miskin, datang Mekah dia berniaga, lepas dia berniaga dia kaya, lepas tu dia hijrah ke Madinah. Masa dia hijrah tu dia tinggalkan harta dia. Lalu Nabi dia cerita kat Nabi bahawa harta dia semua kena tinggalkan sebab orang musyrikin nak apa? Suruh tinggalkan harta tersebut. Nabi kata apa? Rabihat tijarah. Perniagaan yang untung. Dia kata perniagaan apa tu? Perniagaan dia tinggalkan harta tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jangan nak harapkan. Setengah orang dia nak harapkan buat dakwah ni nak. Sebagai contoh ya tuan-tuan. Ini contoh ya. Saya bukan nak kata. Kadang-kadang kita dirikan satu markas sunnah. Okay. Kadang-kadang bila kita dirikan markas sunnah, orang datang ramai, Masya Allah. Kadang-kadang kita perlu menzahirkan kebenaran. Iaitu sunnah, markas yang menegakkan sunnah akidah yang sahih, kita kena zahirkan kebenaran. Walaupun itu pahit di mulut kita dan pahit juga pada pengikut kita sendiri. Kadang-kadang benda yang kita cakap tu, kita punya anak murid sendiri pun takkan setuju dengan kita. Tapi kerana ia adalah kebenaran yang perlu kita sampaikan, dia tentang nas daripada Al-Quran, Sunnah dan juga dari Salafus Salih, kita mungkin akan kehilangan certain orang. Bila kita kehilangan satu orang, mungkin dia dah kuranglah dia punya sumbangan tu. Katakanlah satu tempat sunnah lah, katakan Baitur Rahmah, tempat saya, Baitur Rahmah. Okay. Atau Yayasan Taklim ke, tempat kita mengajar. Anak murid kita adalah sekian-sekian orang. Lalu kita katakan kebenaran, ini tak betul, ini tak sahih, ini bid'ah, ini khurafat. Lalu dia berkata, tempat ni, khurafat ni tak nak datang lah. Dia pun tak datang, lalu dia pun kata, tariklah sumbangan, katakanlah setahun, dia bagi 50,000 kat Yayasan Taklim, atau 50,000 kat Baitur Rahmah. Disebabkan kita cakap benda yang betul tadi, dia nak tarik. Tak apa, silakan. Jangan sebab dia yang sponsor besar, jangan cakap Syekh, kita jangan cakap benda macam ni Syekh, kita jangan ni, kita cakap benda-benda baik cukup lah.
Ini dah bertentangan dengan jalannya dakwahnya Nabi SAW. Adakah kamu takut dengan ni? Hilangan sikit daripada wang tu tadi? Jangan, barakallahu fiik. Allah Ta'ala akan gantikan. Ini contohnya. Hasilnya orang akan datang berbondong-bondong dengan masuk sunnah. Kita hilang seorang, kita akan datang puluhan lagi yang akan datang. Percaya tuan-tuan Allah dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Jangan nak kira kerana sikit-sikit tu, keuntungan sikit dunia, lalu kita sanggup nak korbankan prinsip dan manhaj kita kerana semata-mata sebab masalah ni. Itu saya cerita dalam bab yang lebih luas dalam bab dakwah. Macam mana pula kalau dalam bab-bab lain seperti sekolah dan seumpama dengannya, seperti perniagaan dan seumpama dengannya. Ada orang dia kata, berniaga boleh tak Ustaz? Saya ni berniaga, saya ni designer. Dia buat design lukis-lukis. Kemudian dia kata, Ustaz boleh tak saya nak buat design ni, nak type pusam ni, saya designkan gambar berhala supaya dapat keuntungan nanti, supaya kita boleh infak dengan Allah Ta'ala. Kita tak betul. Tidak, bukan begini cara dia. Laisa bisahih. Percaya dengan jalan Allah Ta'ala, dakwah Nabi SAW, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Okay, bila kita mula-mula menzahirkan kebenaran, mungkin kita akan kekurangan orang masa mulanya. Tapi Allah Ta'ala akan kembalikan, Allah Ta'ala gantikan. Jangan takut. Ini saya cakap ni terutama sekali kepada orang yang menguruskan dakwah ni. Ada satu channel ni. Channel dalam YouTube ni, sembang juga. Dia dah, asalnya dia, channel tu hanya ajak ustaz-ustaz sunnah je. Okey, Alhamdulillah. Baik. Kemudian bila dia dah makin terkenal, dia punya dah makin besar, maka dia punya orang yang menguruskannya tu, dia admin dia tu, mula ada satu pemikiran bahawa dia kata apa? Kita kena buka kepada ustaz-ustaz lain supaya pendengar-pendengar yang lain boleh dengar sekali, yang bukan sunnah pun. Lalu mereka boleh kita tarik mereka sikit-sikit. Jadi itu salah, itu kaedah yang salah. Lalu habis dah, campur lah yang sunnah tak sunnah dalam tu. Akhirnya yang peliknya, itu kata Allah Ta'ala, ini bila panduan Allah Ta'ala kita berpaling, Allah Ta'ala akan terbalikkan hati dia. Akhirnya bukannya dia tarik orang kepada sunnah, dia sendiri. Bila dia tu, sebab dia yang edit video apa semua, dia sendiri yang terbalik sekarang dah jadi geng-geng bukan sunnah lagi dah. Hati dia yang terbalik. Barakallahu fiik. Allah kata, idza laqitum fi'atan, patah balik pada ayat mula-mula tadi. Fasbutu, tetap di atas jalan ni. Jangan kita konak-konak, jangan kita lembikkan manhaj. Fasbutu, tetap. Wadhkurullaha kathiran, dan tetap zikir banyak-banyak. Sebab zikir itulah penguat jiwa. Zikir itulah pengenyang perut. Zikir itulah yang meringankan dalam kepala otak kita rasa pressure. Fadhkurullah. Fadhkurullah. Fadhkurullaha kathiran la'alakum tuflihun. Allahu Akbar. Di antara hikmah lain, Allah memulai peperangan terhadap bangsa Arab dengan perang Badar dan mengakhirinya dengan perang Hunain. Sebab lepas ni tak ada perang dengan Arab lagi dah, semua perang dengan orang luar. Perang Tabuk, perang Mu'tah, semua dah dengan orang luar. Okey. Kerana kedua perang ini sentiasa disebutkan bersamaan. Okey. Dikatakan perang Badar dan perang Hunain walaupun antara kedua perang ini berjarak 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ya, perang Badar tahun kedua Hijriah. Perang Hunain tahun ke-8, lepas bukaan kota Mekah, 8 tahun 8 Hijriah. Kenapa jadi 7? 826, iaitu kalau kita tengok dia punya bulan dia dan seumpama dengannya. Para malaikat sendiri turut serta berperang berbaur bersama kaum muslimin dalam kedua peperangan tersebut. Para malaikat dua-dua tolong. Cuma kali ini malaikat hanya turun untuk memberi semangat, tetapi tidak membantu melainkan perang Badar, kan kita sebut sebelum ni. Yang jadi tentera, malaikat hanya perang Badar. Nabi SAW juga melemparkan batu-batu kecil ke wajah kaum musyrikin dalam kedua perangan itu. Ingat tak masa perang Badar?
Masa Nabi doa panjang tu, lalu lalu Abu Bakar As-Siddiq yang sudah Nabi SAW, kemudian esok tu Nabi baling. Juga dengan perangan ni faqad syahatil wujuh. Nabi kata faqad syahatil wujuh, buruklah wajah-wajah mereka. Dengan kedua perang ini, maka bara api kaum Arab menjadi redup kerana memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Perang yang pertama telah menggentarkan dan meruntuhkan kekuatan mereka, sedangkan perang yang kedua mencerai-beraikan kekuatan mereka dan menghabiskan seluruh bahagian harta benda mereka. Sebab ingat tak masa perang Hunain ni dia bawa semua harta. Kenapa dia bawa semua harta? Supaya dia kata supaya tak ada siapa yang lari lagi dari peperangan tersebut. Sebab tu masa dia dapat banyak kan, 100,000 unta, kambing, 30,000 unta. Dan menghinakan persekutuan mereka hingga mereka tidak menemukan jalan selain masuk ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memecah belahkan kaum musyrikin di antara hikmah peperangan Hunain. Hikmah lainnya, Allah Subhanahu wa taala telah memaksa penduduk Makkah dengan perang tersebut, dengan menjadi mereka bersuka cita berkat hasil yang mereka capai berupa pertolongan dan hati rampasan perang. Layaknya ubat atas hasil yang mereka capai berupa kekalahan kaum musyrikin. Walaupun sebenarnya inilah pengaturan dan penyampaian bagi mereka, ini terjemahan Allah teruknya, bahawa demikian itu tidak lain adalah penyempurnaan nikmat atas mereka dengan memalingkan keburukan Hawazin dari diri mereka. Poin dia apa? Antara hikmahnya ialah orang Mekah pun dapat faedah daripada peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ni. Sebab apa? Sebab sebelum ni antara rival kepada orang Mekah ni ialah kaum Hawazin. Hawazin ni besar juga. Berarti ingat tak masa peperangan ni ada sebahagian orang musyrikin yang join peperangan ni, dia nak tengok Nabi kalah. Ingat lagi tak? Lalu ada sebahagian di kalangan mereka dia kata, celaka engkau, dia kata. Sesungguhnya kita ini diperintahkan oleh orang Quraisy, walaupun orang Islam, maksud Nabi Muhammad SAW, lebih aku sukai daripada kita dipimpin oleh seorang lelaki daripada Hawazin. Maksud sifat kabilah dia masih lagi kuat. Dia kata Mekah itu lagi bagus orang Quraisy walaupun Islam daripada orang Hawazin. Jadi ada hikmahnya lah Allah Ta'ala sempurnakan bagi orang Mekah. Dengan apa? Dengan bagi kemenangan kepada Islam. Akhirnya mereka pun dapat keamanan. Orang Mekah yang bukan Islam juga dapat keamanan. Maka mereka tidak lagi diancam dengan kelompok-kelompok yang lain. Kerana sesungguhnya mereka penduduk Mekah tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Hawazin. Mereka memperoleh pertolongan berkat kaum muslimin. Masya-Allah. Jika mereka sendiri yang menghadapi kaum Hawazin, nescaya musuh mereka akan menghabisi mereka, akan kalahkan mereka. Masih banyak lagi hikmah yang lainnya yang telah dikemukakan dan tidak terjangkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hikmah. Kemudian Syekh pun masuklah pula, iaitu apakah hukum hakam fiqhiyah yang kita boleh keluarkan. Hukum fiqh. Yang pertama, seorang imam sepatutnya mengirim beberapa pengintai dan mata-mata yang menyusup di tengah-tengah musuh, kemudian memberitahukan khabar musuh. Maksudnya bolehnya kita lantik spy. Dalam Islam boleh ada spy. Dan spy ni diberi keringanan dalam masalah, katakan dia dihantar di negara kufar, dia mungkin dia boleh menyamar, dan mungkin dia boleh tak menzahirkan yang di Islam, dia sembahyang senyap-senyap. Kali ini termasuk dalam spy lah, mata-mata. Maksudnya dari Islam disyariatkan boleh hantar spy. Jika seorang imam mendengar keinginan musuh untuk menyerangnya, sementara pada pasukannya terdapat kekuatan dan kesanggupan, seharusnya tidak duduk menunggu kedatangan musuh. Ini dalil bahawa peperangan dalam Islam bukan hanya peperangan ad-difa'. Kita juga ada jihadut talab. Kita keluar, bukan hanya pertahanan diri. Tidak seperti sebahagian golongan yang kata tak, dalam Islam mana ada jihad, kita hanya mempertahankan negara. Ini tidak sahih sama sekali.
melainkan bergerak menyerang mereka sebagaimana Rasulullah SAW bergerak menuju Hawazin hingga menjumpai mereka di Hunain. Hukum fiqh yang kedua, seorang imam diperbolehkan meminjam persenjataan persiapan kaum musyrikin untuk menghadapi musuhnya. Nah, jelas. Nampak ni? Kalau pinjam boleh, beli daripada orang musyrikin lagilah boleh. Lepas tu kita beli senjata dari Rusia, beli senjata daripada China, beli senjata daripada Amerika, tak boleh kata, ini barangan Yahudi, ini barangan musuh Islam, jangan beli. Awak nak beli jet daripada siapa? Nak buat sendiri. Kita tak mampu. Apatah lagi kalau tak mampu, kita pinjam. Lepas tu kadang-kadang kita ni yang bercakap bersemangat ni, mereka tak ada usul, asal usul untuk mereka bercakap. Kenapa kita buat hubungan dengan negara China? Kenapa kita ni? Kita patut boykot. Langsung umpama dengannya. Kita kata kita tak ada kekuatan untuk boykot. Okey? Persenjataan dan persiapan kaum musyrikin untuk menghadapi musuhnya. Cuma, ialah yang kita perlu faham dengan kaum musyrikin yang bila kita pinjam tersebut, dia tidak menyebabkan dia penghinaan kepada orang Islam dan tidak tergadainya perkara-perkara prinsip dalam Islam. Dia tak boleh kata, okey, saya pinjam senjata dengan syarat kamu kena benarkan kami buka gereja dalam negeri kamu. Ini tak betul, tak sahih. Itu tak buka prinsip. Itu pada itu melanggar prinsip. Okay. So Rasulullah SAW telah meminjam baju besi dari Safwan. Di masa itu dia masih lagi dalam keadaan musyrik. Kalau ketiga, termasuk penyempurna tawakal adalah dengan menempuh semua sebab. Ini sebut tadi. Ya Allah telah tegaskan sebagai sarana mencapai hasil. Sebagai jalan untuk mencapai hasil. Baik asbab al-kauniyah maupun sebab asy-syar'iyyah. Cantik kata penulis ni. Maksudnya untuk sempurna tawakal kepada Allah adalah kita kena menempuh semua sebab. Maksudnya apa? Kalau kita baca ayat macam ni kita mungkin kurang faham menempuh semua sebab ni. Maksudnya kita kena dapatkan segala apa yang kita mampu daripada sebab-sebab kemenangan. Asbab an-najah. Sebab kemenangan. Sebab ni maksudnya apa? Ialah perkara yang menghantarkan kita kepada kemenangan. Sebab lah, macam kita sebab kenyang makan. Jadi kita kena ada makanan untuk kenyang. Jadi makanan tu sebab. Sebab nak berjaya dalam peperiksaan, kena belajar. Belajar tu sebab. Tapi kita kena ingat sebab itu bukan hanya sebab al-kauniyah saja. Seperti alat-alat senjata, seperti jumlah yang ramai. Dia ada juga asbab al-syar'iyyah. Ada sebab syar'iyyah untuk kemenangan. Apa sebab syar'iyyah untuk kemenangan? Itu as-sabru, al-imanu, iman, was-sabru, sabar. Tadi kita sebut ayat tadi, iaitu tawakal, lepas tu zikir kepada Allah Ta'ala, lepas tu sabat, lepas tu ikut sunnah Nabi SAW, jangan berselisih. Yang sebut tadi kan? Athbutu ya ayyuhalladzina amanu. Pertama dia kena ada iman. Yang kedua dia kena ada sabat. Yang ketiga dia kena ada zikrullah. Yang keempat dia kena ikut sunnah Nabi, kena ikut Allah dan Rasulnya. Yang kelima dia kena ada jangan berselisih. Yang keenam dia kena bersabar. Yang ketujuh dia kena at-tawakkul. Jadi kita kumpulkan ini semua asbab asy-syar'iyyah. Sebab secara syar'i. Ad-du'a, doa. Kemudian tadi apa dia? At-tawadhu' lillah. Tadi Nabi SAW tunduk, tawadhu' lillah. Tawadhu'. Mu'adami takabbur, tidak takabur. Ini semua asbab asy-syar'iyyah. Apa nak bagi tahu kat kita ni? Dia kata, wahai tuan-tuan sekalian, saudaraku sekalian, ikhwati wa akhawati, rahimahkumullah, rahimani wa rahimakumullah. Bahawa dalam apa saja benda yang nak hadapi dalam dunia ni, dia kena ada dua sebab ni. Sebab kauniyah, sebab syar'iyyah. Nak hadapi COVID, sebab kauniyah. Kita panggil doktor terbaik, kita pakai alat terbaik, kita ada SOP terbaik, menjaga jarak. Kemudian kita ada sebab syar'iyyah. Baca zikir pagi petang, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu samawati wal ard an taj'alana fi hifdhik
wa hirzik wa fi kanafik wa fi jiwarik wa tahta kanafik. Kita baca doa-doa yang Nabi SAW telah ajarkan. Ini sebab syar'i. Sebab syar'i. Nah, ada setengah orang dia tak nak ambil sebab kauniyah. Dia tak nak ambil sebab kauniyah. Dia kata ini tak Islamik kauniyah ni. Ini Yahudi punya kauniyah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita kena ambil sebab kauniyah dan syar'iyah. Huraian dia dapat ni. Mereka menghadapi musuh dengan bersenjatakan beragam senjata. Rasulullah masuk ke Mekah dengan mengenakan perisai kepala. Nak mighfar kan? Nabi pakai mighfar di kepalanya. Topi besi. Sehingga dikeluarkan hukum fiqah daripada itu bahawa kalau masuk Mekah bukan niat untuk ihram, boleh kita pakai pakaian ihram, bukan ihram tu. Kan? Macam kita kata kita datang ke Mekah bukan tujuan untuk umrah. Tujuan ni memang untuk bisnes. Nak uruskan hotel. Tak sempat nak umrah pun. Boleh tak kita masuk dalam keadaan tak payah pakai kain ihram? Ya boleh. Berdasarkan kisah Nabi tadi, Nabi masuk ke dalam kota Mekah masa peperangan tersebut dengan memakai topi besi. Allahu Akbar. Tapi poin seterusnya yang kita nak kata ni ialah tadi tu sebab kauniyah dan syar'iyah. Nabi pakai topi besi. Nah, Nabi bukannya ajar suruh baca ayat-ayat tertentu supaya kebal kepala macam besi, tak. Okey. Nabi tak suruh kita pakai buat amalan-amalan tertentu kononnya jadi kebal, tak. Okey. Tak sah. Jadi ilmu kebal ni ilmu batil. Laisa minal islami syai'un. Ilmu kebal ni walaupun kamu hiaskanlah dengan ayat Quran ataupun dengan zikir ke apa, itu bukan daripada Islam. Bahkan bid'ah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada beliau. Wallahu ya'simuka minan nas. Nampak Allah kata wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala akan sentiasa jaga kamu Muhammad dari gangguan kaum manusia. Iaitu Nabi SAW sebelum turun ayat ni sentiasa ada orang yang akan jaga Nabi pada waktu malam. Masa Nabi kat Madinah, dia akan jadi bodyguard Nabi kat luar rumah. Sehingga bila turun ayat ni, Nabi kata dah tak payah balik, tak payah jaga aku malam-malam lagi dah. Kecuali waktu perang lah. Waktu perang nak jaga kemah Nabi SAW. Baik. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala kata wallahu ya'simuka minan nas, Nabi pakai tak topi besi? Nabi pakai topi besi. Itu menunjukkan ajaran yang sangat besar bahawa dalam perkara-perkara yang bahawa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini perlu dijalankan sekali usaha mencari sebab al-kauniyah. Sebab al-kauniyah di samping al-syar'iyah. Nampak? Dia kata sebahagian besar orang yang tidak memiliki pendalaman nalar, maksudnya tak ada pemikiran yang dalam. Okey. Tidak memiliki kemapanan dalam ilmu. Tak dalam ilmunya mempermasalahkan perihal berikut. Maksudnya dia bagi dia ada isu kalau kita usaha nak carikan sebab ni. Okey. Terkadang berlagak cerdas. Ni zaman sekarang ni. Boleh saya kata sekarang yang beriman dengan teori konspirasi ni macam inilah, berlagak cerdas. Tak maaf saya sebut kat sini. Yang ilmu bahasa Arabnya tidak ada ke mana, ilmu usul fiqhnya tidak ke mana, lalu mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah kesihatan ketika musim wabak ini. Bila kita baca post-post mereka dalam Facebook tu sangat memualkan. Berlagak cerdas. Allahu Akbar. Dalam beri jawapan. Bahawa ini dilakukan oleh beliau sebagai bentuk pengajaran kepada umat. Terkadang mengatakan politik sebelum turun ayat tersebut. Nah, dia kata Nabi pakai topi besi sebelum turun ayat tersebut. Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. Ini jahil. Dia kata Nabi pakai topi besi itu sebelum turun ayat ni. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Nabi pakai topi besi itu dah tahun ke-8. Ini tahun keberapa ni surah Maidah ni? Okey. Sebelum tu lagi.
Naam, walaupun ada sebahagian surah Maidah tu antara ayat yang terakhir, tapi bukanlah surah Maidah tu surah yang terakhir secara keseluruhannya. Jadi kena perhatikan masalah ni. Terkadang berlagak cerdas dan beri jawapan bahawa ini dilakukan oleh beliau dalam bentuk pengajaran kepada umat. Lagi Nabi sekadar pengajaran je, bukan ada sebab Nabi nak menjaga diri dia. Tak sahih. Terkadang mengatakan bahawa perbuatan ini sebelum turunnya ayat tersebut. Berlagak cerdas. Ajib. Berlagak cerdas. Di musim wabak ni ada yang keluarkan fatwa-fatwa yang boleh membahayakan jiwa orang. Okay. Yang membahayakan jiwa manusia. Dan kita bertip dalam Sahih Bukhari. Nabi kata siapa yang mengeluarkan pendapat dalam masalah kesihatan itu maka dia yang bertanggungjawab di atas kematian yang berlaku atas orang tersebut. Katakanlah orang jumpa saya kata, Ustaz, saya ada sakit jantung lah Ustaz. Saya kata, oh sakit jantung ni tak payah makan doktor. Saya ada satu produk yang bagus, makan. Lalu dia mati. Kita tanggungjawab atas kematian tersebut. Orang yang bagi nasihat yang salah tadi. Kan? Nasihat yang salah. Tanpa ilmu. Selanjutnya yang terjadi di Mesir, sebuah masalah yang dipertanyakan oleh beberapa penguasa ketika itu disebutkan sebuah hadis yang dicantumkan oleh Abu Qasim bin Asakir. Ibn Asakir dan kitab Tarikh Kabir karyanya bahawa ketika Rasulullah SAW diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi seekor kambing yang beracun. Beliau tidak mahu menyantap makanan yang disodorkan kepadanya hingga yang menghidangkan mencicipi makanan yang disodorkan. Mereka berkata pada keajaiban ini terdapat teladan yang baik bagi para raja. Lalu seorang berkomentar, lantas bagaimana menjelaskannya dengan firman Allah dan Allah Ta'ala sentiasa menjagamu Muhammad dari gangguan manusia. Maksudnya dia kata ada pertembungan. Kata kalau Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad SAW, macam mana pula Nabi boleh termakan daging tu kan? Dan Nabi meninggal disebabkan racun tersebut. Apabila Allah SWT telah menjaminkan penjagaan beliau SAW, nescaya beliau mengetahui bahawa tidak akan ada peluang bagi seorang pun untuk mengganggu beliau SAW. Sebagai ulama' beri jawapan. Sebagai ulama' kata, jadi tadi kan nampak ada pertentangan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala akan jaga Nabi. Tapi bukankah Nabi meninggal disebabkan makan daging beracun tu? Kesan daripada racun tadi? Dan ini dalil bahawa Nabi SAW mati dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu membenarkan ayat Quran yang Allah Ta'ala kata apa? Yaqtulunal anbiya. Ketika Nabi SAW masih hidup, Allah Ta'ala sifatkan orang Yahudi bahawa mereka ini sentiasa membunuh Nabi mereka. Sedangkan masa itu ada seorang lagi Nabi, Nabi Muhammad SAW. Jadi betul lah, maksudnya Nabi pun dia bunuh. Nabi SAW orang Yahudi bunuh. Betul, kebencian kita kepada mereka bukan isu tanah Palestin ni tuan-tuan. Kebencian kepada mereka adalah kerana mereka telah bunuh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga orang yang paling benci orang Islam. Dan tak nafi bab tu. Allah kata, "Tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Wahai orang yang beriman, kamu akan dapati orang yang paling benci sekali kepada kamu, yang paling teruk sekali permusuhannya kepada orang Islam adalah orang Yahudi dengan orang musyrikin. Tiba-tiba datang orang zaman sekarang, liberal mana-mana dah, golongan modernis kata, jangan, tak boleh, kita ada unsur benci ni. Dalam agama kita tak ada benci. Tak, dalam Islam ada cinta, tak ada benci. Dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah, Ibn Aminul Qayyim disenaraikan semua sifat-sifat Yahudi. Penipu, makan khinzir, makan ni, langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, penipu, membunuh para nabi, melanggar perjanjian, akaluna lisuhd. Mereka itu makan riba, makan harta penipuan, sekian disenaraikan. Kemudian disebutkan kenapa kita perlu ada barak dengan mereka. Itu cerita lain. Namun sebagian lain mengatakan bahawa ini terjadi sebelum turunnya ayat tersebut. Ketika ayat tersebut turun, beliau SAW tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Sekiranya mereka memerhatikannya dengan saksama, dengan betul-betul, bahawa jaminan penjagaan bagi beliau SAW
tidak menafikan beliau untuk mengusahakan, mengupayakan, ni bahasa Indonesia, mengusahakan setiap sebab-sebabnya. Setiap perkara-perkara menjadi asbab. Sebab tu kita kata kat sini, ahli sunnah beriman dengan asbab. Bukan macam ahli bid'ah di kalangan al-asyairah yang tak beriman dengan sebab. Ahli sunnah beriman dengan sebab. Dan kita kata sebab itu Allah Ta'ala jadikan. Dan Allah Ta'ala yang telah menurunkan hukum sebab dan musabab itu. Contoh kalau sampai hadis kelas Ustaz Asri dah huraikan banyak kali bab ni. Ahli sunnah beriman dengan asbab. Nescaya sungguh sudah cukup bagi mereka dari usaha yang berlebihan ini. Kerana jaminan penjagaan dari Rabb beliau tidaklah bertentangan dengan penjagaan diri beliau dari kaum manusia. Tidak ada kontradiksi antara kedua hal tersebut. Maksudnya tak ada kontradiknya bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan jaga Nabi dan Nabi pakai topi tadi. Ada kontradik tak? Tak. Sebagaimana penghabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan memenangkan agamanya atas seluruh agama yang meninggikannya, tidak bertentangan dengan perintahnya untuk berperang. Allah Ta'ala kata dia akan menangkan agama ni, betul tak? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Ya Allah Ta'ala akan menangkan agama ni, wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun ayat lain. Tapi adakah maksudnya aku akan bagi kemenangan, jadi korang tak payah perang lah? Bukan. Kamu pergi berperang, aku akan bagi kemenangan. Kamu pakai topi besi, aku akan bagi perlindungan. Itu maksudnya. Kamu belajar, Allah Ta'ala akan bagi bantuan. Kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan bagi bantuan. Kamu bertawakal atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlas, berusaha ke arahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami. Tidak bertentangan. Nampak tak? Ini sebagai orang dia tak faham ayat ni. Okay? Tidak bertentangan dengan perintahnya untuk berperang, memobilisir, itu menggerakkan segala bentuk persiapan, kekuatan, bala tentera, bersungguh-sungguh, berhati-hati. Kan? Allah Ta'ala kata, wa khudhu hidrakum. Kan? Baca dalam surah An-Nisa tu. Bila Allah Ta'ala kata berkenaan dengan solat khauf. Kan? Allah Ta'ala kata, jagalah senjata kamu, perhatikan senjata kamu. Wal ta'ti ta'ifatul ukhra minhum yusallu ma'ak falyusalli ma'al ladzina kan. Falyusallu ma'ak. Okey. Bukan nak solatkan kamu, maka solat malatlah menghadap ke depan. Bila solat tu gila-gila ikut pasukan solat khauf. Yawaddul ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum an tamilu mailatan wahidah. Orang musyrikin nak sangat kamu lalai daripada senjata kamu dan juga barang-barang kamu supaya mereka boleh serang sekali kamu dengan satu serangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa tu. Wa khudhu hidrakum, jaga-jagalah. Nampak Allah Ta'ala kata jaga-jaga dengan musuh. Tidak bertentangan dengan Allah Ta'ala kata dia akan bagi kemenangan. Sebab dengan berjaga-jaga itulah Allah Ta'ala bagi kemenangan. Dan berwaspada terhadap musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memerangi mereka dengan segala bentuk peperangan dan siasat. Yang mudah ni untuk peperangan lah. Apabila beliau SAW hendak melakukan peperangan, beliau SAW melakukan siasatan. Maksudnya Nabi hantar spy. Nampak? Dalil bahawa Islam kita boleh pakai satelit, pakai apa semua untuk tengok musuh. Demikian itu dikarenakan ini merupakan pengkhabaran dari Allah akan akhir keadaan dan penghabisan beliau SAW dengan menempuh segala bentuk sebab yang Allah telah jadikan sebagai sarana pencapaiannya, sebagai jalan untuk mencapai kemenangan tersebut, yang akan menghantarkan kepadanya, akan menyampaikan dia kepada kemenangan tersebut. Nah, kat sini ialah, jadi kalau kita kata ada orang duk petikai kan, kita mencari asbab, kita bawa potongan daripada buku Zadul Ma'ad ni. Macam Imam Ibn Qayyim dia bantah kepada orang yang menolak untuk mencari sebab. Beliau SAW adalah makhluk yang paling mengetahui akan Rabbnya. Maksudnya Allah Ta'ala, Nabi ialah orang yang paling kenal Allah Ta'ala, yang paling mengikut perintah Allah
dan tidak melalai segala sebab yang Allah Ta'ala telah jadikan beliau dengan hikmahnya yang akan mengantarkannya kepada janjinya, yakni berupa pertolongan dan kemenangan agamanya dan mengalahkan musuhnya. Okey. Dan sebagaimana pula jaminan Allah mengenai dengan umur dan kehidupan beliau SAW akan berakhir sehingga beliau menyampaikan semua risalahnya. Bila sekali hadis Abdullah bin Amr al-As. Hadis Amr al-As kan, bila ada orang tanya anak murid dia, dia kata, wahai Amr al-As, dia kata, bukan Amr al-As. Amr al-As, sebab Amr al-As dia pernah pergi ke Syam, dan Amr al-As ni antara sahabat yang suka mengkaji Abdullah bin Amr al-As antara sahabat yang suka mengkaji Israiliyat. Kan? Lalu orang tanya, murid dia tanya, macam mana wahai Abdullah, dia kata, boleh tak ceritakan kepada kami apa yang kamu dapati sifat Nabi SAW dalam kitab Bani Israel dan juga dengan hadis. Orang As kata tak jauh beza. Tak jauh beza antara sifat Nabi SAW dengan dalam dan juga dalam hadis dalam apa yang telah disifatkan oleh Al-Quran. Nabi itu laisa sakhab fil aswaq, Nabi tak menjerit-jerit. Nabi tidak membalas benda yang buruk dengan benda yang buruk. Nabi akan balas dengan yang baik kalau berkenaan dengan dunia, masalah peribadi dia. Kemudian dekat hadis tu, hujung hadis kata, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mewafatkan beliau, baginda, sehinggalah telah disempurnakan agama ini. Itu poin saya nak ambil tadi. Baginda jaminan bahawa dengan umur baginda, bahawa beliau tidak akan berakhir sehingga telah menyampaikan semua risalahnya, menampakkan agamanya, liyudhhirahu ala dini kullih, memenangkan agamanya. Namun tetap saja beliau menempuh semua sebab agar bisa bertahan hidup berupa makan dan minum, pakaian dan kediaman. Betul tak? Maksudnya Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa habibuna, kekasih kita. Nabi kata, engkau wahai Muhammad, kamu tak akan mati selagi agama ni tak sempurna. Tapi tak ada pula Nabi kata, oh Allah Ta'ala jamin dah aku tak akan mati, jadi tak payah cari nasi lah, tak payah cari roti lah, roti akan datang punya kat aku. Tak. Nabi tetap juga, Nabi menggadaikan baju besinya, Nabi usaha, Nabi jual, ila akhiri. Di sinilah kekeliruan sebahagian besar manusia. Sehingga sebahagian dari mereka berpaling meninggalkan berdoa. Mereka menyangka bahawa doa tidaklah memberi faedah. Ini sebahagian orang. Ini satu ekstrim yang sebelah sini. Dia kata apa doa-doa ni? Sikit-sikit doa. Kerja ustaz senanglah, kita usaha siang dan malam. Tak. Doa juga asbab syar'i. Kalau sesuatu yang diminta jika telah ditetapkan, ditakdirkan, dia secara pasti akan memperolehnya. Ini satu golongan pula. Kata kenapa nak minta? Kalau Allah Ta'ala tetapkan, apa nak minta lagi? Ini salah. Ada yang kata pula Allah Ta'ala tahu apa yang kita perlu, jadi tak perlu minta. Dan apabila tidak ditakdirkan, nescaya dia tidak akan memperolehnya. Jika demikian, halnya untuk apa menyebutkan diri dengan berdoa. Dengan berlagak cerdas sekali lagi. Allahu Akbar. Dia menjawab bahawa doa itu adalah ibadah. Doa itu semata-mata ibadah. Ini golongan Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah kan tak percaya pada sebab. Ibn Qayyim kata berlagak cerdas. Sebab bagi orang, kalau kita doa, lalu Allah Ta'ala bagi, disebabkan kita doa, maka dia kata, maksudnya Allah Ta'ala terikat perbuatannya memberi tadi dengan perbuatan doa kita. Lalu Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Dia kata macam tu. Lalu Allah Ta'ala dia bukan bagi sebab kita berdoa, dia bagi sebab dia nak bagi. Habis itu kita berdoa sebab apa? Sebab kita doa semata-mata sebab ibadah. Dia menafikan hikmah. Ini Asy'ariyah. Ibn Qayyim panggil orang ni, Asy'ariyah ni, sebagai geng berlagak cerdas. Allahu Akbar. Maka dikemukakan kepada orang yang keliru ini, ada yang perlu engkau ketahui, dan inilah yang benar, bahawa apa yang dipintanya telah ditakdirkan baginya. Dia lupa bahawa dia berdoa itu pun ditakdir oleh Allah Ta'ala juga. Bukankah semua benda yang dilakukan telah ditakdirkan oleh Allah dengan cara melakukan sebab? Apabila ia melakukan sebab, maka apa yang diinginkan akan tercapai. Tetapi jika dia mengabaikan sebab tersebut, maka yang diinginkannya tidak akan tercapai.
So ini hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala dia ada sebab dan musabab. Saudara, doa adalah salah satu sebab terbesar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Allahu Akbar. Sedangkan perumpamaan yang dikemukakan oleh orang-orang yang keliru ini sebagaimana sebelum seorang yang mengatakan, jika Allah mentakdirkan aku kenyang, maka aku akan menjadi kenyang, baik aku makan ataupun belum makan. Ini Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ibn Qayyim dia dah bantah Asy'ariyah dalam keadaan tak sedar. Dan jika Allah tidak mentakdirkan kepadaku rasa kenyang, maka aku tidak akan merasa kenyang, apakah aku makan atau belum makan. Lalu apa gunanya makan? Maka kata Ibn Qayyim, dan permisalan-permisalan yang batil, yang kontradiktif dengan hikmah Allah. Nampak? Ahli sunnah beriman dengan hikmatullah dan syariahnya, wabillahi taufiq. Kesimpulannya dalam bab sebab ni, ahli sunnah kata kita usahakan sebab. Sebab ni Allah Ta'ala yang jadikan. Dan Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan itu sebab. Allah Ta'ala yang mentakdirkan air itu hilangkan haus, makan itu hilangkan lapar. Jadi tak terkeluar daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma yang kita orang Islam dilarang adalah dua benda. Satu, kita bergantung kepada sebab semata-mata, sebab kauniyah, tanpa kita bergantung pada sebab syar'i. Betul, dalam kitab Tauhid ada satu bab iaitu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat-nikmat yang diberikan. Iaitu semua dia kata aku. Dan dalam bab, satu lagi bab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala sekutu-sekutu, iaitu dalam bab apa dia? Dalam bab seperti kita kata bila masuknya anjing ke rumahnya, kalau bukan kerana anjing ini, nescaya rumah kalau bukan kerana anjing ini, rumahku dah masuk pencuri ni kita. Itu satu, iaitu al-mubalaghah fil asbab. Yang kedua, ada bersyukur, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak mengembalikan, menisbahkannya kepada Allah, ada tawakkul. Itu kesalahan yang kedua. Itu kesalahan yang kedua. Wallahu ta'ala alim bisawab. Saya masih dah tamat 9:30. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita kefahaman daripada kisah daripada sirah Nabi SAW ini menurut petunjuknya para ulama kita, al-amilin, al-ulama al-amilin, al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala, alaihi maghfiratan min Allah, alaihi maghfiratan min Allah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.